Okey. Okey, so hari ni kita sambung bab 11 iaitu pengenalan set. Boleh rujuk muka surat 246. 246 buku teks. Ni. Okay, so apa yang kamu akan belajar dalam bab ini adalah set. Ni benda barulah. Sebenarnya sekolah rendah tak pernah belajar tapi sebenarnya benda ni dah kamu familiar lah. Okay, kenapa perlu belajar bab pengenalan set ni? Okay, yang pertama induksi lah ni. Pengenalan kenapa nak kena belajar bab ni kan? Okay, so ia adalah untuk mempelajari cara-cara mewakilkan suatu himpunan benda dengan ciri-ciri tertentu dan seterusnya memudahkan kita memahami hubungan antara mereka. Contohnya kehidupan seharian yang melibatkan himpunan benda berdasarkan ciri-ciri tertentu. Contohnya yang paling senang sekali apa? Pengangkutan lah. Pengangkutan ada 3 jenis kan. Itulah set pengangkutan darat, set pengangkutan air dan set pengangkutan udara. Okey, yang tu kita akan belajar lagi lebih details lah. Okay, so ini adalah George Cantor, merupakan seorang ahli matematik berbangsa Jerman yang pertama memperkenalkan teori set. Okay, dia inilah yang bertanggungjawab ke atas teori set. Beliau mengemukakan karya yang berpengaruh tentang teori set pada tahun 1874. Saya belum lahir, kamu pun of course lah belum lahir. Teori set mula berkembang dan dikenal sebagai satu cabang matematik pada akhir abad ke-19. Dan itulah yang kamu belajar sekarang. Kalau tak silap saya, masa saya sekolah dulu, benda ni masa Form 4 baru belajar rasanya. Saya baru belajar set. Tapi kamu advance, Form 1 dah belajar. Tapi pengenalan barulah. Okay. Okay, contoh kat sini ada lagi apa ni? Seiring dengan matlamat ini, apa ni? Tiba seiring dengan matlamat ini. Oh, kat sini. Saya tak baca tadi kat sini. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia KPKT sentiasa berusaha untuk memastikan kualiti hidup rakyat dipertingkatkan dengan adanya alam sekitar yang bersih dan sihat. Seiring dengan matlamat ini, KPKT sentiasa menggalakkan supaya rakyat mengamalkan program 3R. Okey, ini juga antara set untuk pembuangan sampah mengikut kategori. Itu nak cakap sebenarnya ada yang kena kelaskan kepada sisa. Dah belajar kan dalam geografi, sisa domestik, ada pepejal, ada cecair. Itulah pengelasan dia. Nak cakap sebenarnya set itu apa? Set itu kumpulan. Kumpulan yang mempunyai ciri-ciri dan ciri-ciri yang tertentu lah. Okay. So, pula tak ada mouse ni. Okay, baru pengenalan, belum lagi. Okay, 11.1 set. Apakah set? Okay, so standard pembelajaran untuk yang ni adalah menerangkan maksud set. So kalau kamu tengok daripada sini, daripada buku teks pun ada, set ialah kumpulan bagi objek-objek yang mempunyai ciri-ciri sepunya yang tertentu. Okay, ni yang macam saya katakan tadi lah. Okay, awal-awal ni senang lagi. Okay, set ialah, dah baca dah tadi. Okay, so saya nak admit yang baru masuk. Okay, jadi kat sini, ini daripada buku teks latih diri 11.1a. Saya terus buat latihan ni untuk memudahkan kamu faham apa itu maksud set. So, soalan dia kelaskan objek dalam senarai di bawah kepada pengangkutan darat, laut dan udara. Okay, senang je. Macam sekolah tadika punya soalan, betul kan? Senang sangat ni. Okay, so yang pertama sekali saya nak kamu senaraikan, listkan pengangkutan darat daripada tabel ke atas, daripada kotak ke atas ni. Jangan buat pengangkutan darat sendiri. Kalau dia nak tulis motor, janganlah. Sebab tak ada motor kat sini. Bagi tahu yang mana ada je. Okay, tolong listkan untuk kereta. Apa dia? Untuk pengangkutan darat, apa dia? Lori. Betul, lori. Lagi? Kereta. Ada lori kat sini? Ada. Kereta. Lagi? Dengan bus. Van. Van. Dan?
Bus. Bas. Senang je kan? So bermaksud yang kamu kelaskan ini adalah set pengangkutan darat. Dia macam kumpulan pengangkutan darat. Okay, next kita tengok pengangkutan laut. Apa dia? Kapal. Ya, betul. Kapal. Lagi? Boat. 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 Okay, betul. Semua kat air kan? Laut. Lagi? Sampan. Sampan dan Ferry. ferry. Okey, seterusnya pengangkutan udara. Apa dia yang ada di sini? Helikopter. Helikopter. Lagi? Kapal terbang. Roket. Roket. Betul. Kapal terbang pun Terbang. betul. Dan akhir Balon udara sekali, panas. yes. Balon udara panas. Udara panas. Senang je. Maksudnya ini nak tunjukkan kumpulan dia mempunyai ciri-ciri yang sama. Ini set pengangkutan darat, ini set pengangkutan laut, ini set pengangkutan udara. Senang saja. Okay. Belum lagi. Okeylah. Okey, seterusnya ada soalan berkaitan dengan set? Boleh? Ada soalan Kalau tak ada, saya nak gerak kepada seterusnya. Okay, next kita nak tengok bagaimanakah. Sekejap, siapa yang bagi PM saya tadi? Okay. Bagaimanakah anda menghuraikan suatu set? Kita nak huraikan satu set ni ada 3 cara. Alamak. Okey, tak apa. Yang PM tak dapat masuk kelas. Okey, tak apa. Nanti kita record nanti boleh tengok je. Okey, bagaimanakah anda menghuraikan satu set? Okey, kalau kat sini standard pembelajarannya adalah menghuraikan satu set dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. Okey, apakah semua tu? Okey, so kita nak huraikan satu set, kita ada 3 cara lah. Okey, macam mana nak buat berdasarkan soalan lah. Sama ada melalui perihalan, penyenaraian ataupun tata tanda pembina set. Okey. Set boleh ditulis dengan menggunakan saya tadi dah bagi tahu. Ulang lagi, perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. Misalnya kita boleh menulis warna dalam jalur gemilang dalam set A seperti berikut. Set A ni tak kisahlah kita nak B ke C ke D, tak ada kisahlah letak nama apa, tapi mestilah ditulis dengan huruf besar. Kalau kat sini kamu nak tulis set B pun boleh, set C pun boleh, nama kamu Nurul, nak letak N pun boleh. Kalau nak guna nama depan kan. Okay, tak ada masalah. Melainkan kalau dia statekan, dia bagi tahu memang kena guna set apa, kena bagi tahu guna set A, mesti guna set A. Okay, so yang ni kita nak bagi tahu menulis warna dalam jalur gemilang. Okay, so perihalan dia bercerita. Ini cara nak tulis secara perihalan. So apa yang kita tulis adalah A ialah set yang terdiri daripada warna dalam jalur gemilang. Macam mana soalan ni lah, set yang terdiri daripada warna dalam jalur gemilang. Penyenaraian, kita senaraikan apa warna yang ada dalam jalur gemilang. Kalau ini set A boleh diwakili dengan tata tanda set. Ini kita panggil tata tanda set. Okey, dia punya bracket ni yang ada kerawang, macam kerawang sikit kan. Biasa kita guna bracket macam ni. Yang ni berkerawang sedikit. Kerawang dia corak sikit lah. Okay, so cara penulisan dia macam ni. Okay, kita guna set A kita listkan. Kemudian sama dengan buka bracket, kita tengok warna apa yang ada pada jalur gemilang. Merah, putih, biru, kuning. So listkan semua warna yang ada. Setiap unsur dalam set mesti dipisahkan dengan koma. Kalau kamu tulis merah putih tanpa koma, salah. Okay. Setiap objek dalam set itu dinamakan unsur. So ini unsur. Okay. Merah ni unsur. Ini 2 unsur. Unsur ketiga, unsur keempat. Itu cara penyenaraian. Okay. Yang ketiga, tata tanda pembina set. Set A juga boleh diwakili dengan menggunakan tata tanda pembina set. Okay, so macam ni. Kalau dia suruh
soalan suruh nyatakan huraikan set dalam bentuk tata tanda pembina set. So ini bentuknya A sama dengan dalam bracket X. Ni nak buat huruf apa pun boleh, tak ada masalah, tetapi dalam apa? Dalam apa? Dalam huruf kecil. Kena tulis dalam bentuk huruf kecil lah. X ialah warna dalam jalur gemilang. Kita ambil daripada perihalan ni tapi kita tambahkan X ni. Dan bracket mesti ada. X, nokta bertindih, X ialah warna dalam jalur gemilang. Okey, itu 3 cara. Okey, pelan-pelan lah buat. Nanti kita tengok contoh nanti lebih faham lah. Okey, so kita tengok contoh dulu. Lepas contoh ni saya tanya. Ada soalan tak nak tanya? Saya tanya pula. Okey, huraikan setiap yang berikut dalam set dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. Okey, huruf dalam perkataan Malaysia. Okey, katakan set yang diwakili ialah P. Okey, tak kisah sebenarnya kalau kamu nak buat M pun boleh. Tak ada masalah. So, perihalan ni kita kena bagi tahu P tu apa? Perihalan P ialah, kecil sangat dia. Saya tebalkan sikit dia punya tulisan. Okey, besarkan sikit. Okey, so bagi tahulah sebab kita kata nak wakilkan set dengan P. So P ialah set yang terdiri daripada, okey, ambil balik yang ni, huruf dalam perkataan Malaysia. Macam tu je. Huruf dalam perkataan Malaysia. Sorry, kena buat macam ni. Tak boleh eja terus. Kena tulis sebagaimana dia tulis ni lah. Kena copy sebiji-sebiji. Malaysia. Okey, tengok perihalan kita tulis ayat. Kalau penyenaraian, okey, buka bracket. So, apa perkataan yang ada dalam Malaysia? Tapi kalau yang berulang kita tulis satu sahaja. So ada apa? M. Lagi apa huruf yang ada dalam perkataan Malaysia ni? A. L. A ni dah ada, tak payah tulis. Cross siap-siap. So apa lagi? Y. Dan akhir sekali S dan akhir sekali adalah I. Okey. So unsur yang sama tidak perlu diulang. Maksudnya A ni sekali je kita tulis. Tak perlu masukkan dalam penyenaraian ini. Okey, akhir sekali tata tanda pembina set. So P sama dengan kena buka bracket X, noktah bertindih X. Kita cakap X apa? Ambil balik yang ni. X ialah huruf dalam pula. Dalam perkataan Malaysia. Okey, dah tutup. Macam itulah cara nak tulis ataupun cara nak huraikan suatu set. Ada 3 bentuk. Satu, perihalan macam nyatakan ayat. Penyenaraian perlu ada bracket. Tata tanda pembina set perlu ada bracket. Dan kemudian akan masukkan balik yang perihalan tersebut. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Kalau tak ada, jom kita buat latihan ni terus. Okey, kalau yang boleh buka teruslah. Kalau tak boleh, tak apa, kamu tengok je. Kamu tengok je, nanti lepas habis kelas ni boleh terus buat. Dah buka dah? Ni yang sama. Yang ni tadi dah buat dah ni. Bolehlah nanti korang buat Okay, cuma saya nak tunjukkan yang kat bawah ni lah. Nampak senang je ni. Okay, buat yang 11.1B dulu. Jangan hantar lagi lah.
Patutnya saya kena tunjuk terus ni yang apa. Tak apalah, kita buat ni dulu nak suruh kamu faham. Huraikan setiap yang berikut dari, ya? Apa dia? Ini kena buat sekarang. Tak. Tengok je lah dulu ni. Lepas kelas ni baru buat. Okay? Okay, huraikan setiap yang berikut dalam set dengan menggunakan perihalan. So, yang ni set dia adalah warna pelangi. So, kita bagi tahu kat sini macam mana nak ceritakan berkaitan dengan ni. Okay, ni senang je, kamu pilih je. So, P ialah set yang terdiri daripada warna-warna pelangi. Untuk penyenaraian, kamu kena senaraikanlah warna-warna pelangi. Okay, so ini jawapan dia. Ini warna-warna pelangi, jangan tersalah pula lah. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan juga ungu. Dan kalau tata tanda pembina set, ini ada X ni X, nota bertindih X warna-warna pelangi. Okay, itu saja. Senang sangat kan? Okay, so seterusnya contoh yang kedua. Okay, nak tengok yang ni pula. Nombor ganjil yang kurang daripada 20. So yang pertama sekali kita nak perihalkan. So katakan set yang diwakili ialah Q. So perihalan dia adalah Q ialah set, ambil terus kat atas ni, nombor ganjil yang kurang daripada 20. Nombor ganjil lah, ambil balik list yang dia nak tu. Yang kurang daripada 20. Okay, so penyenaraian dia macam mana? Kamu kena senaraikan nombor ganjil yang kurang daripada 20. So ingat tak nombor ganjil tu nombor macam mana? Nombor ganjil adalah nombor yang tidak boleh dibagi tepat dengan 2. Iaitu apa? Boleh listkan satu lagi, lepas satu apa? 2, ya atau tidak? Tidak. Tidak. So next apa? 3. 3. Okay, next. 5. 5. Lagi. 7. 7. Lagi. 9. 9. Lagi. 11. Lagi. 13. 13. Next. 15. Next. 17. Next. 19. Next. 21. 21. Masuk tak 21 ni? Masuk tak 21? Tak. Sebab apa? Betul tak? Tak masuk sebab dia nak kurang daripada 20. So saya padam saja je. Dia plus ke tak kan? Okay, sebenarnya tak termasuk. Okay, so inilah dia penyenaraian. So kalau tata tanda pembina set pula macam mana? Buat je X, nota bertindih. X ialah nombor ganjil yang kurang daripada 20. X ialah nombor ganjil yang kurang daripada 20. Okey, atau boleh juga kamu tulis dengan menggunakan ketaksamaan linear. Guna simbol. Seperti dalam buku teks lah. Dia gantikan ini dengan simbol kurang daripada 20 pun boleh, tak ada masalah. Dua-dua pun betul. Okey Syafiq Sazni, kalau ada apa-apa tak faham boleh tanya sama juga dengan Azri. Baru masuk tak apa, tak ada masalah. Nanti boleh rujuk balik recording. Okey. Tak faham boleh tanya terus. Okey, so next kita nak tengok set kosong. Set kosong ya. Okey, ini ada dalam buku teks, saya ambil terus je, 250. Okey. So kita nak tengok apa? Kita tengok dua orang ni sembang. Namakan bulan yang mempunyai 32 hari. Ada tak bulan Januari, Februari yang ada 32 hari? Ada ke? Ada ke? Tak ada kan? Semua paling banyak pun 31 hari. Okey, so sekarang kita nak tengok. Jika M mewakili set bulan yang mempunyai 32 hari, tak ada kan? Macam mana nak buat set tu? Maka set M tidak mengandungi sebarang unsur sebab tak ada. Dan set ini dinamai set kosong. Tak ada apa-apa, tak ada jawapan untuk set tersebut. So ia adalah set kosong. Set kosong boleh diwakili dengan simbol ni. Kita panggil sebagai V ataupun bracket ini kita kosongkan. Biasa kita letak unsur dalam ni. Tapi yang ni sebab tak ada unsur, so ia set kosong, so tak adalah kat sini.
Jangan kamu tulis nombor kosong atau bersifar. Biarkan bracket yang kosong macam tu je. Maka set M sama dengan V, kamu boleh tulis macam ni, atau M sama dengan bracket yang tak ada apa-apa unsur. Itu cara penulisan dia. Okey, dah siap ke? Nak sekejap sangat ya. Oh, boleh ada lagi ni. Okey, saya tunjuk contoh lah. Seterusnya. Okey, tentukan sama ada setiap yang berikut benar atau palsu. Jika P ialah segitiga yang mempunyai perpenjuru. Segitiga ada penjuru tak? Perpenjuru. Ada tak segitiga yang ada perpenjuru? Perpenjuru maksudnya, okey, kalau segi empat ada. Perpenjuru adalah bucu yang bertentangan. Bukan bersebelahan. So kalau kamu tengok bucu dia semua bersebelahan, tak ada yang bertentangan kan, yang tak bersambung. So untuk segitiga tiada perpenjuru. Sebenarnya segitiga yang mempunyai perpenjuru tak ada lah. Segitiga tak ada perpenjuru. Maka P adalah set kosong. Okey, jadi ini benar. Okay, next, jika Q ialah nombor perdana yang juga nombor genap, maka Q sama dengan set kosong. Okey, sekarang kita tengok dulu. Tengok apa tadi? Nombor perdana. Ingat lagi tak apa nombor perdana? Ingat. Okey, boleh listkan tak apa nombor perdana? 1, 2, 1 termasuk ke? Tak. Tak. So start dengan apa? 2. Yes, 2, kemudian 3, 3, 5. 5. Betul. 6, 6 tak termasuk. 7, 7, 11 dan seterusnya. Ingat, nombor perdana nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan 2 nombor je, iaitu nombor 1 dan juga nombor dia sendiri. Okey. So, tadi ada yang cakap 6. Tak betul lah. Sebab apa? Sebab dia boleh bahagi dengan 1, dia boleh bahagi dengan 2, dia boleh bahagi dengan 3, dia boleh bahagi dengan 6. Tak betul. Okey. So bukan nombor perdana lah 6. 5 ni nombor perdana sebab dia boleh bahagi dengan 1 dan nombor 5. So nombor 1 dan nombor diri sendiri saja. Recall balik. Kita ingatkan balik apa yang dah belajar. Okey. So ini nombor-nombor perdana. Dalam nombor perdana ni ada nombor genap tak? Ada tak nombor genap? Ada. Berapa nombor genap tu? 2. Betul lah. Okey, maksudnya ingat lagi lah apa itu nombor genap. Nombor genap, nombor yang boleh dibahagikan tepat dengan 2. Bila bahagi dengan 2 tak ada baki. So 2 bahagi 2, 1. Okey, so ia bukan set kosong lah sebab unsur dia ada nombor 2. Maka ini palsu. Lagi sekali, jika R nombor ganjil yang boleh dibahagi tepat dengan 2, maka R adalah set kosong. Betul tak? Ada ke nombor ganjil yang boleh dibahagi dengan 2? Tak. Tak. So, ia benar. Tak ada set dalam tu. Macam tu je soalan dia. Okay, ada soalan? Ada. Okay, kalau tak ada, kita nak terus kepada unsur. Apakah unsur dalam suatu set? Okay, so untuk standard pembelajaran yang ini adalah kamu mengenal pasti sama ada suatu objek adalah unsur kepada suatu set dan mewakilkan hubungan tersebut dengan simbol. Okey, unsur-unsur dalam suatu set ditakrifkan mengikut ciri-ciri tertentu. Setiap unsur mesti memenuhi syarat set yang ditakrifkan. Syarat dia lah. Misalnya set A, buah-buahan tempatan di Malaysia. So durian ialah buah-buahan tempatan. Maka durian ialah unsur bagi set A. So durian ni ada dalam ni. Ada dalam set A ni. Okay, simbol yang digunakan untuk mewakili unsur adalah ni. Simbol macam E. E kan? E besar. Tapi ini dia ada curve sikit. So ini disebut sebagai epsilon. Okay. Jadi untuk mewakili unsur bagi set tersebut, dia buat macam ni lah. Durian unsur kepada A. Durian adalah unsur kepada set A. Sebab apa? Set A adalah syarat dia mestilah buah-buahan tempatan. So durian termasuk dalam A. Macam itulah kalau nak mudah faham. Sekarang kita tengok apple.
apple ni bukan buah. Apple bukan unsur bagi set A. Kalau bukan unsur, kita guna simbol ini. Okey, jadi apple bukan unsur bagi A. Ataupun apple tidak termasuk dalam set A. Senang je. Kan? Kita tengok contoh ni. Dia sukalah guna nombor perdana. Okey, so kita senaraikan balik. Okey, nanti tengok. Okey, tengok dia perihalkan ataupun huraikan set dengan cara menggunakan tata tanda pembina set yang ni. Okey, so apa yang dia suruh buat ni? Lengkapkan setiap yang berikut dengan menggunakan simbol unsur ataupun bukan unsur. So katanya set P ni adalah nombor perdana dan kosong antara 0 hingga 20. Okey, jom sekali lagi kita senaraikan nombor-nombor perdana antara 0 hingga 20. Yang tadi kamu senaraikan lah, apa dia? 2, 3, lagi apa? 5, next. 7, Lagi? 11, Lagi? 13, Next. 17, Next. 19, Next. Dah. Tak payahlah 21, sebab dia 21 tak? 21 boleh bahagi dengan 1, 3, 7 dan 21. So bukan nombor perdana. Lagipun dia dah lebih daripada 20. So tak perlu ambil. Nak buat kat sini. So sampai 19 je lah kita ambil. Okay, so sekarang kita check one by one. Apa soalan yang dia bagi tu ada termasuk dalam nombor-nombor ni tak? Okay, lengkapkan setiap berikut dengan menggunakan simbol unsur ataupun bukan unsur. 5 unsur atau bukan unsur P? Check. Ada tak 5 kat sini? Ada Ada. tak? Ada. So bila ada, kita letak 5 unsur set P. Okay? Boleh? Faham tak? faham. Faham Okay, good. Okay, next B. 8 unsur atau bukan unsur set P? Bukan. Bukan, yes. Macam mana nak tahu? Sebab tak ada 8 di sini. So, tulislah bukan unsur. Okey, 19. Unsur atau bukan unsur P? Unsur. Yes, very good. Sebab ada kat sini unsur. Okey, dan yang terakhir sekali, satu unsur atau bukan unsur? Bukan, sebab tiada dalam yang kita listkan. Okay, so tulis kat sini bukan unsur. Simbol dia je lah. Tertinggal pula kat tengah. Okay. Patutnya saya tulis kat bawah ni tadi tak pun betul je. Okay, ada soalan? Baru setengah jam je. Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, jom kita buat ni. Sekarang lah. Kita buat sekarang lah, senang. Custom. Okay. Saya bagi link ni, kamu cuba buka. Kalau ada masalah, tak apalah. Buka kemudian tengok je kita buat perbincangan ni. Kalau tak ada masalah, boleh terus buat. Okay. Okay, yang ini termasuk dalam pentaksiran TP2. Senang je tu yang TP2 je. So soalannya adalah lengkapkan setiap yang berikut dengan menggunakan simbol unsur ataupun bukan unsur. Okay. So macam mana kamu nak jawab? Kena klik dekat simbol kat bawah ni. Okay, yang pertama sekali. Diberi U adalah ialah integer negatif dan X lebih besar daripada negatif 5. Okey, so maksudnya katanya lebih besar daripada negatif 5 tapi adalah integer negatif. So, negatif 5, dia punya apa? Kita nak listkan unsur-unsur dia. Negatif 5, dia kata lebih besar dan sama dengan 5. Okay, next apa huruf? Next apa nombor yang lebih besar daripada negatif 5? Faham tak?
Nombor yang lebih besar daripada negatif 5. Negatif? Negatif apa? Tak ingat dah? Nombor positif, nombor negatif. Lagi besar nombor negatif tersebut, lagi kecil nilai dia. So yang ini, dia nak lebih besar nilai dia daripada negatif 5. So next adalah negatif 4. Negatif 4 ni kan lebih besar daripada negatif 5. Lagi? Apa lagi? Apa lagi? Tak ingat ada ke? Nombor negatif. Negatif 4. Sebelum negatif 4 apa? Betul. Dan Yashri. Ingat pun je. Ada yang ingat. Alhamdulillah. Okay, negatif 3. Next. Negatif 2. Yes, negatif 2. Next. Negatif 1. Negatif 1. Okay, stop sampai situ sahaja. Sebab apa? Sifar tak termasuk dalam integer negatif. Okay. So sekarang kita check adakah setiap yang diberi ini adalah termasuk dalam unsur ataupun tidak. So negatif 6, unsur atau bukan unsur U? Bukan. Bukan unsur. So siapa yang dah boleh klik tu, boleh masuk ke link ni terus klik. Bukan unsur. Salah. Okay, klik yang kat situ. Okay, next. Negatif 3, unsur atau bukan unsur U? Unsur. Unsur. So klik lah unsur. Yang terakhir sekali, adakah 2 ni unsur ataupun bukan unsur U? Bukan. Bukan. Sebab tak ada dalam yang kita listkan tadi. Itulah dia, kalau set ni kamu kena listkan dululah, kena ingat nombor perdana, nombor negatif, nombor positif. Okey, boleh yang 3 tu? Siapa yang dah dapat masuk link tu boleh terus jawab, kemudian boleh terus hantar kejap lagi. Okey, seterusnya kita nak tengok W, set W. Set W ialah kuasa 2 sempurna antara 0 hingga 100. Sediakan kalkulator lah nak check sama ada itu adalah kuasa 2 sempurna ataupun bukan. Siapa yang agak lupa apa itu kuasa 2 sempurna adalah, kalau ingat lagi, maksudnya yang dikuasakan 2 macam ni. 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa, saya boleh contoh tengok sini tak boleh. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, berapa? 4 kuasa 2 berapa? 16. Saya ingat baliklah kuasa 2 tu 4 darab 4. 5 kuasa 2 berapa? 25. 25. Yes, ingat punya. So ini yang kita namakan kuasa 2 sempurna. Okay, so kalau kamu tak ingat list ni tak ada masalah. Caranya adalah ambil kalkulator, tekan simbol ini simbol punca kuasa 2, kemudian tekan 25, tekan sama dengan. Okey, kalau kamu dapat jawapan yang tak ada point, maka ia adalah kuasa 2 sempurna. Jadi, kalau dah siap tekan, kalau tak tekan pun tak apa, kat sini saya dah listkan kat sini tadi. So, 25 unsur atau bukan unsur W? Unsur. Unsur, betul. So, klik pada unsur. Okay, next kita tengok 8. Okay, ambil kalkulator, tekan punca kuasa 2, 8. Sama dengan berapa? Kamu dapat berapa? Ni sambil-sambil kita ulang kaji baliklah kuasa 2 ni. 2.828. Bukan. 2.8. So dah ada perpuluhan macam ni, maksudnya ia bukan kuasa 2 sempurna. Jadi jawapan dia yang mana? Unsur ke bukan unsur? Rizky dah jawab. Betul. Jawapan dia bukan unsur. Klik pada bukan unsur. Okay, yang terakhir sekali 64. Ya, betul. Bila kamu buat punca kuasa 2 dapat 8. 8 kuasa 2 adalah 64. So, ia adalah unsur. Okey, seterusnya nombor perdana lagi. Tapi ini antara 0 hingga 30. Sifar hingga 30. So, untuk tak nak bagi ada kesilapan, so kamu listkanlah nombor-nombor perdana antara 0 hingga 30. Tadi kita dah listkan sehingga 2, 3, 5, 7, 11, 13 sampai 19 kan? Kita dah listkan.
Okey, ada lagi tak? Lepas tu berapa? Kita nak sambung sikit sampai 30. Lepas tu? Lepas 19, 20 tak, 21 tak, 23 ya atau tak? Ya. Ya, betul. 24 tak, 25 tak, 26 tak, 27 tak, 29? Oh Krish dah bagi. Betul, 29. Dah stop sampai situ saja sebab dia nak kurang daripada 30. So jom kita check. 21 unsur atau bukan unsur Z. Ada ke 21 kat sini? Tak ada. So bukan. Senang je. Yang penting kamu listkan tu betul. Next, kita nak tengok 17 unsur atau bukan unsur bagi Z. Unsur. Ya, betul. Unsur sebab ada kan dalam unsur dia. Klik unsur dan akhir sekali 2 unsur atau bukan unsur bagi Z. Unsur. Ya, betul. Unsur. Finish. Terus hantar pada saya. Email my answer to my teacher. Nak email cikgu. Memang dia suruh masuk email Nak email. Okay, ya. Kena email ke? Rasa macam boleh terus masuk kot yang saya bagi link tu. Kalau tak Ya, boleh, cikgu. kan boleh terus masuk kan? Boleh cikgu. Okay. Cikgu nak tengok jawapan atas sekali. Saya tadi terlupa nak tekan. Okay, sekejap ya. Dapat? Ini Sabar ya. Okay, kalau Okey dah. okay. Kalau dia suruh masuk ke email lah, type email saya ni. Tapi saya rasa tak payah, tak perlu rasanya. Okay, so itulah 3 benda, 3 topik yang kita belajar hari ni. Kamu dah kenal apa itu set, kumpulan dia lah. Kemudian macam mana nak huraikan satu set yang ada 3 benda tu lah. Semua dah siap kan saya nak tu balik? Dah okay. Kita belajar apa? Ke mana perginya? Ni set. Okey, kamu dah tahu apa itu set, kumpulan objek-objek yang mempunyai ciri-ciri tertentu, ciri-ciri yang sama. Nak huraikan ada 3 cara perihalan. Dalam bentuk ayat penyenaraian kena ada unsur-unsur dalam dia dan ada bracket tu. Kemudian tata tanda macam ni ada X tu. Dah belajar cara nak huraikan, kemudian tadi juga kamu belajar set kosong yang tak ada unsur di dalam dia dan yang terakhir sekali unsur. Kamu kena bagi tahu sama ada sesuatu perkara yang diberi itu adalah unsur ataupun bukan unsur untuk set yang diberi. Okey, ada soalan tak? Do you have any questions for me? Ada. Tak ada. Okey. Okey, so kalau tak ada, saya nak tadi dah semua dah hantar Dah. Okey, cuma saya nak bagi satu je lah. Saya akan bagikan dekat link lah nanti, dekat Telegram lah nanti tugasan yang ini. Ini sajalah untuk set kosong. Okey. Ini dah buat. So tinggal kamu buat yang ni je lah. So lepas ni hantar yang ni je. Kalau belum ada 2 kerja lah kamu kena buat. Nanti saya akan sharekan di Telegram. Sambung buat. Sebab kita baru 12.42 patutnya habis 1.30. So boleh sambung lah buat latihan tu. Latihan tu senang je. Klik, 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 klik. Dah siap. Cikgu yang first tu yang jalur gemilang. Yang jalur gemilang. Jalur gemilang. Yang mana? Yang mana ni? Bukan. Oh yang ni. Ni mana pelangi? Yang mana satu Krish? Oh yang ni. Nak juga? Ini juga. Okay. Tu dah ada siapa share? Syafiq dah share. Okay, thank you Syafiq. Okay. Full screen. Ada soalan tak? Senang je kan? Dia punya pengenalan. Okay, kalau tak ada apa-apa, jom. Okay, buka kamera dulu. Bagi yang available kameranya. Kita nak tamatkan. Ruben tak dengar suara hari ni Ruben kan? Cikgu, dari tadi dia cakap cikgu. Saya tak dengar. Oh, tadi tu dia. Okay. Dia guna phone cikgu sebab tu suara dia lain cikgu.
Kan? Saya ingat siapa? Oh dia rupanya. Saya cakap mana rupanya. Selalu lain dengan suaranya. Dah orang lain tak nak buka dah? Okey, 1. Syafiq ada, 2. Idora ni nampak tu je, bayang-bayang je. 3. Kejap. Oh patutlah. Janganlah sembang lagi nanti muka saya tak nampak. Okey, 1, 2, 3. Alright. Krish tu memang nak tunjuk nombor kereta je ya. Guna device lain. Okey, tak nampak tadi. Lagi sekali lah. Baru muncul. Lagi sekali. Okay. Ramai. Kan dah tu meriah nampak. Okey. 1, 2, 3. Alright. Thank you. Nanti saya bagi kopi rakaman ni dekat tu Telegram macam biasalah. Sama-sama. Bye semua. Terima kasih. Terima kasih, Hmm. cikgu. Terima kasih cikgu. Masih